Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator yang bertanya soalan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, penyelesaian kepada isu bekalan air di negeri Kelantan memerlukan tindakan berterusan secara proaktif yang melibatkan 3 komponen utama, iaitu pembangunan aset air, pemantapan tadbir urus melalui kemampanan keuangan dan intervensi kawaslia yang lebih berkesan. Peruntukan bagi pembangunan aset-aset bekalan air di Kelantan terdapat 4 sumber utama. Yang pertama, melalui dana pengurusan aset air berhad atau PAAP diperuntukkan sebanyak 664.8 juta di bawah OP4. Yang kedua, sebanyak 49 juta di bawah peruntukan Kerajaan Negeri Kelantan. Yang tiga, sebanyak 124 juta peruntukan pembangunan di bawah RP2 RMK ke-12, dan yang keempat ialah sebanyak 381,000 di bawah inisiatif projek wakaf air melibatkan 8 buah projek. Fokus diberikan kepada penerokaan sumber air baru, iaitu peningkatan kadar reserve margin air terawat, menangani isu kehilangan air, perluasan program penggantian dan pemasangan paip air dan sistem retikulasi, serta pemodenan sistem teknologi maklumat. Antara projek yang telah dilaksanakan bagi meningkatkan reserve margin dan sumber air negeri Kelantan seperti berikut. Yang pertama, pembangunan loji rawatan air LRA Kampung Teluk berkapasiti 30 juta liter sehari dan dengan kos keseluruhan sebanyak 48.7 juta ringgit secara pinjaman. Dan untuk makluman Dewan Yang Mulia, Kampung Teluk telah pun siap dan mula operasi secara peringkat-peringkat. Yang kedua, pembinaan LRA projek bawah Kerajaan Negeri Kelantan, LRA Mini Ketereh kapasiti 8 juta liter sehari dengan kos banyak 10 juta dan telah pun siap pada Mei 2022. Yang kedua, LRA Teluk Masira Bacok berkapasiti 3 juta liter sehari dengan kos 2.7 juta. Untuk makluman, Teluk Masira juga telah pun siap berperingkat keseluruhan jangka siap sepenuhnya pada Ogos tahun ini, pada bulan ini insya-Allah. Dan yang ketiga ialah LRA Mini Jelawat kapasiti 4 juta liter sehari dijangka siap pada November 2022. Selain daripada itu, setelah kesemua LRA ini beroperasi, kadar liputan bekalan air negeri Kelantan dijangka dapat ditingkatkan daripada 71.7% kepada 80% dengan peningkatan kapasiti pengeluaran air terawat keseluruhan sebanyak 40 juta liter sehari. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, selain daripada itu, program pengurangan air tidak bersih NRW kebangsaan melalui pendekatan 1 juga diperuntukkan sebanyak 69.9 juta ringgit secara geran di bawah pakej pertama dan kesiap pada 4 Oktober 2022, dan pembinaan rintangan air atau low weir di Sungai Pahi, Kuala Kerai dan Sungai Pekaran Datu, Kota Baru Kelantan dengan kos keseluruhan sebanyak 35 juta dan jangka siap pada Mac 2023 dan sebahagian itu akan siap pada 2025 bagi memastikan bekalan air surface water dapat ditingkatkan. Dan akhir sekali ialah kajian pembangunan sumber air negeri Kelantan fasa 2 dengan kos keseluruhan sebanyak 15 juta. Selain daripada kita menubuhkan satu task force khas untuk Kelantan, Kedah dan Pahang bagi mengatasi masalah bekalan air ketiga-tiga negeri. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Untuk makluman Datuk Seri Timbalan Ketua dan Ahli Dewan sekalian, hakikatnya tidak ada mana-mana negeri yang boleh independen berdikari untuk membina infrastruktur air dalam Malaysia. Tidak ada, walaupun Selangor, Pulau Pinang. Tidak ada, kerana saya adalah konsultan dia. Tak ada. Semua negeri mesti bergantung pada Putrajaya, mesti pusat. Jadi soalan tambahan saya, apakah kementerian berhasrat meneruskan projek-projek usaha sama dengan NGO-NGO terpilih untuk mengadakan projek air setempat seperti mana diseterpa dengan Yayasan Amal Malaysia dan sebagainya dengan usaha sama universiti-universiti yang membuat kajian. Mereka ada pakar-pakar untuk mengurangkan beban dan kos kerajaan dan untuk mengelakkan daripada air dengan izin NRW dan revenue water yang sangat besar di seluruh negara. Apakah kerajaan ada hasrat dan lama-lama boleh pindahkan pengurusannya kepada syarikat-syarikat air GLC tempatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, sumber air berada di bawah kawalan selia kerajaan negeri, manakala bekalan air pada penduduk berada di bawah syarikat air negeri masing-masing.
Manakala agensi di bawah kementerian seperti umpama Perbadan Aset Air Berhad PAAP, dia membiayai pendanaan dalam bentuk pinjaman kepada negeri-negeri yang telah migrasi kepada kerajaan pusat. Di samping itu, kita menyedari bahawa keperluan air di luar daripada sistem perpaipan utama, contohnya kawasan pedalaman, kawasan awal asal dan sebagainya di Sabah Sarawak, kita membiayai program ini melalui projek wakaf air yang diurus oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air. Untuk makluman, di Kelantan kita telah pun di bawah projek bekalan air luar bandar ni saja, ni luar daripada bajet kementerian melalui pendanaan wakaf, kita telah belanjakan sebanyak RM381,431 untuk di Kelantan. 381,000, 8 projek, minta maaf, 8 projek yang telah pun dibuat meliputi kawasan Dabung, kawasan Pasir Putih, Kuala Kerai, dan kawasan-kawasan sekitarnya, termasuk juga kawasan di Mani Urai dan sebagainya. Ini projek yang telah kita laksanakan. Saya setuju bahawa kerjasama berterusan ini penting supaya rakyat mendapat bekalan air terawat, tapi kerajaan tidak melepaskan tangan dalam tanggungjawab ini. Kita cuba bantu semaksimal mungkin bagi menyelesaikan masalah air di seluruh negara. Terima kasih. Ada soalan lain? Datuk Seri Yang Di-Pertua, saya ada satu soalan tambahan. Agaknya berapakah kos keseluruhan yang diperlukan untuk menaik taraf bekalan air di negeri Kelantan ni? Sebab pada pengamatan saya lah, kalau saya salah minta maaf, saya rasa di Malaysia ni negeri yang paling lama mempunyai masalah air adalah negeri Kelantan. Sejak dari dulu lagi, saya rasa bukan belasan tahun, puluhan tahun. Saya rasa saya amat prihatin lah. So saya rasa kalau apa juga masalah, berapa banyak dana yang diperlukan, saya rasa kita perlu bantu Kelantan ni sebaik mungkin, sebab masalah ni sudah terlalu lama. Sahabat-sahabat saya di Kelantan, saya rasa 2-3 bulan kebelakangan ni lagi parah keadaan bekalan air di sana. Jadi saya rasa kita perlu buat sesuatu lah untuk mengatasi masalah ni. So saya heranlah kenapa Kelantan ketinggalan begitu lama dalam masalah air, sedangkan air adalah masalah keperluan asas semua rakyat. Terima kasih. Terima kasih. Secara keseluruhannya, kita bukan saja negeri Kelantan berdepan dengan masalah air. Hampir semua negeri ada masalah bekalan air. Cumanya, apa yang saya nak highlightkan di sini ialah 3 faktor utama yang dapat dilihat oleh kementerian menjadi punca. Pertama sekali, tarif air. Untuk makluman, syarikat-syarikat operator air berdepan dengan masalah kedudukan kewangan yang sangat kritikal. Sebagai contoh, negeri Pahang, 40 tahun tarif air tak pernah disemak. Kelantan, sebagai contoh, tarikh akhir disemak Pahang 1983, Perlis 96, Terengganu 97, Kedah 2010, dan sebahagian besar tarikh air ini tidak dapat membiayai CAPEX dan OPEX pun. Ya, jadi ini itu besar. Yang kedua ialah sumber bekalan air yang menyebabkan kos rawatan di loji agak tinggi. Di Kelantan, 70% bekalan air diambil air bawah tanah, ya, underground water, yang menyebabkan kos rawatan kerana faktor manganis yang tinggi, iron yang tinggi, yang menyebabkan kos rawatan di loji sangat tinggi. Apa yang dibuat oleh pihak kementerian, yang Bapak bertanya tentang berapa kos keseluruhan, untuk operasi ke depan ini, kita menjangka untuk membina sebuah loji takungan air yang besar di Machang, kapasiti 500 juta liter sehari dengan kos 1.3 bilion ringgit. Manakala projek yang besar yang kedua ialah di kawasan Pasir Putih yang bekalkan bekalan air untuk 50 juta liter bagi menampung kawasan Bacok, Pasir Putih dan sekitarnya, dan satu lagi projek bagi menampung bekalan air di kawasan Pasir Mas di sebelah Sungai Kelantan. Kita menjangka unjuran di peringkat kementerian dengan siap 3 projek besar ini, kita akan menyelesaikan masalah air di Kelantan. Unjuran kita dah masuk untuk kajian bagi tap besar 500 juta liter. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, keperluan seluruh negeri Kelantan air ialah 500 juta liter sehari sahaja. Ya, bukan besar. Dan insya-Allah usaha yang sedang dibuat oleh kementerian, kita lihat bahawa kita berada atas track yang betul dan kita telah meluluskan untuk tarikh air bagi bukan domestik diluluskan dan mula operasi pada 1 Ogos tahun ini. Manakala untuk domestik, kita memahami situasi ekonomi rakyat, khususnya rakyat, kerajaan menangguhkan ataupun tidak naik tarikh air untuk domestik
dan kita hanya bagi kawasan-kawasan industri, itu pun kenaikan sekadar RM5 lebih daripada kos yang ada, dan kita jangka dengan ini operator air akan lebih mantap bagi menyelesaikan masalah pembiayaan bekal air di peringkat negeri-negeri. Terima kasih.